Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar siri homolog asid karboksilik. Formula AMP bagi asid karboksilik ialah CnH2n tambah 1 COOH, di mana N bermula daripada kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Asid karboksilik adalah bukan hidrokarbon kerana dia mengandungi atom karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik namanya adalah karboksil. Ya, ini adalah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Kumpulan karboksil terdiri daripada satu ikatan ganda 2 antara atom oksigen dan atom karbon dan satu ikatan tunggal antara atom oksigen dan atom karbon. Baik, penamaan asid karboksilik. Contoh, apabila N sama dengan kosong, formula molekul kita gantikan kosong dekat N ini, maka kita dapat formula molekulnya adalah HCOOH. Okey, macam mana kita nak namakan asid karboksilik ini ya? Langkah pertama, kita tentukan bilangan atom karbon dalam rantai karbon terpanjang yang mengandungi kumpulan karboksil. Okey. Dalam contoh ini ya, atom karbonnya ada 1 ya, bilangan atom karbonnya ada 1 ya. Langkah kedua, dapatkan nama alkana yang sepadan. Jadi ya, kalau atom karbonnya 1, nama alkananya adalah metana. Langkah ketiga, letakkan perkataan asid di hadapan. Ya, gantikan akhiran A dengan oik. Jadi nama asid karboksilik ini ialah asid metanoik. Ya. Untuk penamaan IUPAC, atom karbon dalam kumpulan karboksil ya, atom karbon ini sentiasa menjadi titik mula, iaitu nombor 1 karbon terpanjang. Jadi tiada nombor diperlukan untuk menentukan kedudukan kumpulan karboksil. Ingat tu ya. Atom karbon dalam kumpulan karboksil ni sentiasa menjadi nombor 1. Jadi oleh kerana dia sentiasa menjadi nombor 1, maka kita tak perlu tulis nombor dalam penamaan IUPAC bagi asid karboksilik. Jadi nama IUPAC bagi asid karboksilik ini adalah asid metanoik. Ya, sama sahaja. Okey, contoh ya, apabila N sama dengan 2, kita gantikan 2 dekat sini untuk dapatkan formula molekul, iaitu C2H5COOH. Ya. Seperti tadi ya, untuk penamaan asid karboksilik, langkah pertama kita kena tentukan ya, bilangan atom karbon dalam rantai karbon terpanjang yang mengandungi kumpulan karboksil ya. Jadi kalau awak lihat ya, bilangan atom karbonnya ada 3 ya. Langkah kedua, kita dapatkan nama alkana yang sepadan ya. Kalau 3, nama dia adalah propana. Ya. Langkah ketiga, kita letakkan perkataan asid di hadapan, kemudian kita gantikan akhiran A ini dengan oik. Jadi nama asid karboksiliknya adalah asid propanoik. Untuk penamaan IUPAC ya, atom karbon dalam kumpulan karboksil sentiasa menjadi titik mula, iaitu nombor 1 bagi karbon terpanjang ya. Jadi tiada nombor diperlukan untuk menentukan kedudukan kumpulan karboksil tersebut. Maka nama IUPAC bagi asid karboksilik ini adalah asid propanoik ya, tak perlu tunjuk nombor dia ya. Okey, kita lihat formula struktur ya. Langkah pertama, kita lukiskan atom karbon ya. Atom karbon ni ada 3 ya. 2, 1. Jadi dia ada 3 ya. Langkah kedua, kita letakkan kumpulan karboksil di hujung sekali, sama ada di kiri ataupun di kanan ya. Kita letak di hujung sekali, kita tekan di sini ya. Langkah ketiga, kita sambungkan atom karbon yang lain dengan ikatan tunggal ya. Atom karbon lain ni kita sambungkan dengan ikatan tunggal.
Langkah keempat, letak ikatan tunggal di sekeliling atom karbon. Pastikan setiap atom karbon mempunyai hanya 4 ikatan sahaja. Awak lihat ya, pastikan setiap atom karbon ini mempunyai 4 ikatan. Ya, jadi kita cukupkan ya. Langkah kelima, kita labelkan satu atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal di sekeliling atom karbon ya. Kita letakkan atom hidrogen. Kemudian kita kira balik, cukup tak? Atom karbon ada 3 kan? Atom karbon ada 3. Hidrogen ada 5. Oksigen ada 2. Oksigen ada 1 OH ada 1 Okey, dah cukup Baik. Kalau kita nak lukiskan ataupun tuliskan kumpulan hidroksil, kumpulan karboksil di sebelah kiri pun boleh juga, sama saja. Ini nama dia apa? Ingat lagi tak? Ini nama dia isomer Dua-dua boleh. Pastikan kumpulan karboksil ini terletak di hujung sekali, sama ada di hujung kanan ataupun di hujung kiri. Dua-dua boleh. Okey, sebaliknya kalaulah kita letak kumpulan karboksil itu di tengah-tengah. Okey, awak rasa boleh tak? Kumpulan karboksil kita ada ikatan ganda 2 dengan atom oksigen dan ikatan tunggal dengan atom oksigen kan? Okey, ini ikatan ganda 2. Satu lagi kita letak di sini. Awak rasa betul tak formula struktur ini? Salah kan? Sebab apa? Sebab awak ingat atom karbon dia hanya ada 4 ikatan kovalen saja. Sekarang dia jadi 5. Salah. Jadi pastikan kumpulan karboksil ini awak lukiskan di hujung sekali, sama ada di kanan ataupun di kiri Okey. Ini adalah model dia Kalau awak perhatikan yang warna apa ni? Warna kelabu ni adalah atom karbon ada 3 Kemudian ini adalah kumpulan karboksilnya di hujung sekali. Ini yang putih ni adalah hidrogen Baik. Kita nak lihat 4 ahli pertama asid karboksilik Awak kena ingat N-nya bermula daripada kosong Untuk asid karboksilik N ini bermula daripada kosong. Okey, nama asid karboksilik Caranya yang pertama, dapatkan nama alkana yang sepadan. Langkah kedua, letak perkataan asid di hadapan. Kemudian gantikan akhiran A dengan OIC. Okey. Jadi untuk ini atom karbonnya ada 1. Jadi nama alkana yang sepadan adalah metana. Jadi nama asid karboksiliknya kita letakkan asid di hadapan, kita gantikan A dengan OIC. Jadi nama asid karboksiliknya adalah asid metanoik. Itu sahaja Yang ini atom karbonnya ada 2. Jadi nama alkana yang sepadan adalah etana. Maka nama asid karboksiliknya adalah asid etanoik. Yang ini atom karbonnya ada 3. Jadi nama alkana yang sepadan adalah propana. Maka nama asid karboksiliknya adalah asid propanoik. Dan yang ini atom karbonnya ada 4. Jadi alkana yang sepadannya adalah butana. Maka nama asid karboksiliknya adalah asid butanoik. Okey, kita lihat bagaimanakah formula struktur dia. Okey, ini adalah formula struktur bagi HCOOH. Ini pula bagi CH3, CH3COOH, asid etanoik. Yang ini asid propanoik Yang ini asid butanoik. Pastikan awak lukis kumpulan karboksilnya di hujung sekali Okey. Untuk nama IUPAC asid karboksilik, namanya adalah sama dengan asid karboksilik itu sendiri. Kedudukan ikatan COOH ini tidak perlu dinyatakan semasa penamaan IUPAC kerana ikatan ini sentiasa berada di hujung kiri atau kanan, iaitu sentiasa menjadi atom karbon nombor 1. Jadi kalau sentiasa menjadi atom karbon nombor 1, kita tak perlulah nyatakan nombor dia. Baik. Jadi yang ini nama dia, nama IUPAC-nya sama je, sama macam nama menggunakan formula molekulnya. Jadi ini nama dia asid metanoik, asid etanoik,
asid propanoik, asid butanoik, ya. Okey, kita lihat kegunaan asid karboksilik dalam kehidupan, ya. Okey, gigitan semut yang menyebabkan kesakitan mengandungi asid metanoik ataupun ataupun dikenali sebagai asid formik, ya. Asid metanoik itu juga dikenali sebagai asid formik, ya. Okey, cuka pula mengandungi asid etanoik, juga dikenali sebagai asid asetik. Boleh juga menggunakan nama asid asetik, ya. Okey, asid metanoik dan juga asid etanoik, ya, ditambah ke dalam lateks, iaitu getah cair ataupun susu getah untuk membekukan getah, untuk kita dapatkan getah beku, ya. Ini lateks cair, ya. Untuk bekukan kita tambah asid metanoik dan juga asid etanoik, dapatlah getah beku, ya. Okey, sebagai kesimpulan, ya, asid karboksilik formula amnya adalah CnH2n tambah 1 COOH, di mana N bermula daripada kosong, ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Dia adalah sebatian organik jenis bukan hidrokarbon kerana terdapat atom selain daripada atom karbon dan juga hidrogen, iaitu atom oksigen, ya. Kumpulan berfungsi ialah ini, namanya adalah karboksil. Tindak balas kimia berlaku pada kumpulan berfungsi. Semua asid karboksilik mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Maka, semua asid karboksilik mempunyai sifat kimia yang sama. Mempunyai sifat fizik yang berbeza bergantung kepada bilangan atom karbon dalam molekul asid karboksilik. Setiap ahli berbeza sebanyak 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen, iaitu CH2, atau jisim molekul relatif sama dengan 14, ya. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 81 sehingga 82. Sekian, terima kasih.